KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak murid. Baik, jadi pada hari ini Ustazah nak melantik ketua kelas, penolong dan seterusnya. Sebab Ustazah rasa kelas kita ni masih belum ada ketua kelas. Jadi agak susahlah untuk guru Ustazah sebagai guru kelas untuk memaklumkan apa-apa info daripada pihak sekolah. Jadi boleh tak Syafiqah tolong Ustazah untuk memberi cadangan siapa yang layak untuk kita lantik sebagai ketua kelas? Kalau saya tengokkan Ustazah, saya rasa Afika kot Ustazah. Saya nampak dia bagus, rajin, berkepimpinan pula tu. Okey, kalau macam tu Ustazah rasa kita kena undi dulu. Berapa orang yang menyokong Afika untuk dilantik sebagai ketua kelas? Sila angkat tangan. Ustazah nak kira. Okey, berapa semua? Ustazah macam 20 lebih je Ustazah. 20 campur campur Afika 21. Okey, jadilah rasanya majoriti bersetuju untuk melantik Afika sebagai ketua kelas. Setuju Ustazah? Okey, setuju. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Menariknya, hari ini kita nak belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik kita pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Dan semestinya bersama dengan kita pada saat ini Ustazah Nur Azlin Bakar daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Hulu Selangor. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiqah? Baik Ustazah. Ustazah apa khabar hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah bikhair. Jadi Ustazah, bukan kita berdua sahaja, tak lupa kepada guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Muhammad Nazri Husin daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pendidikan Khas Persekutuan Tanjung Bungah Pulau Pinang. Apa khabar Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kami pada hari ini. Jadi Ustazah, apa kaitan gimik tadi dengan topik kita pada hari ini? Okey, baiklah Syafiqah dan anak murid sekalian. Gimik sebentar tadi adalah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu pelajaran yang kelima, pengamalan tadbir urus Islam dalam organisasi. Baik Ustazah. Okey, Ustazah teruskan. Okey, jadi apabila kita nak melantik seorang ketua, pentadbir ataupun pengurus, kita mestilah terlebih dahulu mengetahui etika tadbir urus Islam bagi seseorang ketua. Baik, etika tadbir urus Islam merujuk kepada panduan Islam bagi individu yang diberikan amanah untuk mentadbir dan mengurus sesebuah organisasi. Jadi bila kita sebut organisasi, organisasi ini dia berada dalam mungkin di pejabat, mungkin di sekolah dan juga berlaku dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jadi sebagai seorang ketua keluarga, organisasi itulah yang kita perlukan untuk memimpin keluarga masing-masing. Kalau di sekolah contohnya, organisasi yang ada, mungkin kita boleh andaikan cara kita nak melantik pengerusi Persatuan Agama Islam ataupun kita nak melantik ketua murid dan sebagainya. Jadi apabila setiap Muslim mempunyai penghayatan yang tinggi terhadap konsep etika, maka akan menjadi teras kepada kejayaan pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi, masyarakat ataupun negara. Baiklah. Okey, Ustazah teruskan kepada ciri-ciri pentadbir dan pengurus dalam Islam. Baik, ciri yang pertama adalah accountability. Jadi Syafiqah, kenapa perlunya sifat accountability ini dalam kehidupan? Jadi jawapannya adalah kerana tidak berlaku pembaziran dalam sumber keuangan, tenaga kerja dan juga masa. Baik, ciri yang kedua pula adalah amanah.
Okey, jadi apa pentingnya amanah dalam kehidupan kita? Okey, pentingnya amanah supaya mendapat kepercayaan orang ramai agar tidak berlaku penyalahgunaan kuasa. Jadi bila sebut amanah ini adalah satu tugas dan tanggungjawab yang sangat besar kepada seorang ketua. Baik, manakala ciri yang ketiga adalah ketelusan, iaitu bersifat terbuka dalam menyalurkan segala maklumat. Jadi sekiranya dikehendaki kita memberikan apa-apa info berkaitan dengan organisasi kita, jadi kita perlu memberikan maklumat tersebut secara telus. Dan yang keempat pula adalah efektif. Bermaksud setiap tindakan yang dilaksanakan akan memberikan kesan yang baik kepada semua. Baik. Ada lagi ciri yang seterusnya. Okey, ciri yang seterusnya adalah integriti. Baik, apakah itu integriti? Okey, jadi seseorang dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dan tidak menggunakan kedudukan untuk kepentingan sendiri. Maksudnya apabila kita buat sesuatu, kita mesti buat dengan penuh rasa betapa kita sangat bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan tadi. Baik, yang keenam iaitu efisien. Efisien dan konsisten dalam menghasilkan impak yang cemerlang. Jadi sifat efisien yang berterusan akan menghasilkan satu kesan yang sangat cemerlang dalam sesebuah organisasi. Baik, yang ketujuh pula adalah pelaksanaan amar makruf dan nahi mungkar. Jadi setiap daripada kita perlu membudayakan nilai murni dalam mentadbir urus. Dan manakala yang ke-8 pula adalah secara sistematik, iaitu membuat perancangan dan pemantauan yang berterusan terhadap organisasi dan juga kepada sesiapa yang berada di bawah kita. Okey, jadi Syafiqah, Ustazah dah terangkan berkenaan dengan ciri-ciri tadbir urus. Jadi Ustazah nak minta Syafiqah kalau boleh, Syafiqah tolong senaraikan semula ciri-ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Senaraikan sahajikah ataupun saya kena senaraikan dan mungkin boleh tampal di papan yang Ustazah sediakan? Okey, boleh kita Ustazah. uji minda. Tadi saya dengar ada 8 Ustazah. Betul Ustazah? Silakan. Pentadbir Ingat tak lagi? dalam Islam. Okey, yang pertama saya letak ketelusan. Okey. Letak dulu. Nanti kita semak bersama-sama. Okey, boleh Ustazah. Saya letak dulu. Yang kedua adalah amanah. Pasti Ustazah, seorang pemimpin kena menjadi seorang yang amanah Ustazah, kan? Ya, betul. Jujur. Okey, yang ketiga adalah efisien dan juga efektif. Betul Ustazah, ya? Okey, tak apa. Dekat dulu jawapan dia. Okey. Kejap Ustazah, kejap. Ya. Okey, yang seterusnya adalah accountability. Okey. Yang seterusnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Okey. Yang seterusnya adalah integrity. Dan yang terakhir saya letakkan adalah systematic. Okey, yang ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ustazah. Okey, jadi berdasarkan kepada jawapan Syafiqah, Ustazah rasa kita semak dulu jawapan Syafiqah. Baik. Boleh Ustazah. Okey, apakah jawapannya? Okey, jadi aktiviti yang Syafiqah buat tadi kita sebut sebagai aktiviti post-it notes. Ini pun salah satu cara untuk memudahkan Syafiqah untuk mengingat perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Baik, jadi Ustazah sebut balik. So jawapannya kita semak. Yang pertama adalah accountability. Ada tak Syafiqah? Ada Ustazah yang ni. Okey, ada. Bagus. Baik, yang kedua efisien dan efektif. Kat mana tu nak cari tu? Yang ni Ustazah. Efisien dan efektif. Ada. Baik, kemudian yang ketiga sistematik. Sistematik. Ustazah nampak pun? Mesti bersistem Ustazah pengurusan dia, kan? Ada sistematik secara tersusun. Baik, yang keempat amanah. Ada tak? Amanah pasti ada Ustazah. Mana Kena dia? ada. Okey, cantik. Amanah sangat perlu, ya. Baik, kemudian yang kelima ketelusan. Ketelusan. Telus atau tidak? Ya, Ketelusan telus. ni macam jujur Ustazah. Jujur, bercakap benar. Lepas tu menyalurkan maklumat secara telus. Kalau diminta sesuatu maklumat, kita nyatakan dengan betul dan tepat tanpa berselindung. Baik, faham? Baik. Yang keenam, amar makruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, yang atas sekali ni. Ada tak? Ada. Okey, alhamdulillah ada. Baik, kemudian yang ketujuh integriti. Integriti pun ada Ustazah yang ni. Okey, ada. Dan yang terakhir adalah
Cukup dah 7. Cukup Ustazah? Okey, cukup dah. Okey, jadi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syafiqah dapat mengingat ketujuh ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Ada ganjaran ke Ustazah? Ada ganjarannya. Okey, jadi Syafiqah boleh ambil 1 bintang di situ. Ambil 1 bintang. Saya letak kat sini sebenarnya. Okey. Okey, terima kasih Ustazah. Jadi tahniah kerana dapat mengingat ketujuh ciri yang Ustazah sebutkan tadi. Baik Ustazah, itulah antara yang kita belajar pada segmen yang pertama ini berkenaan dengan 8 ciri-ciri pengurus dan pentadbir yang bagus dalam Islam yang pastinya boleh menghasilkan satu organisasi yang bagus dan berkualiti. Jadi sekarang ni kita bagi peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami pada saat ini dalam Didik TV KPM slot menengah atas, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik kita pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar? Okey, baiklah Syafiqah, Ustazah teruskan. Okey, iaitu ciri-ciri ketua dalam sesebuah organisasi menurut Islam. Okey, jadi tadi berdasarkan kepada lantikan ketua kelas tadi, sekarang kita nak kenal pasti apa ciri-ciri yang ada pada seorang ketua. Baik, jadi ciri yang pertama adalah melaksanakan tugasan bersumberkan Al-Quran dan hadis. Okey, kerana kita tahu Al-Quran dan hadis merupakan sumber yang utama dalam kehidupan kita. Jadi kita perlu merujuk kepada sumber ini tanpa membelakangkan kedua-duanya. Baik, yang kedua, mengamalkan konsep syura dalam pentadbiran. Baik, Syafiqah tahu tak apa itu syura? Kalau yang saya faham Ustazah, syura ini adalah mesyuarat antara ketua dan juga orang-orang di bawahnya. Baiklah. Betul Jadi Ustazah? betul sangat, iaitu syura ni telah dilaksanakan pada zaman Rasulullah dan pada zaman para sahabat. Di mana syura ni kalau kita tak buat syura, kita tidak akan dapat satu kata putus. Kita buat jawapan, kita buat keputusan secara sorang-sorang. Jadi bila kita buat keputusan secara individu, secara bersendirian, matlamat yang kita nak tu tidak akan tercapai. Dan mungkin pandangan orang lain pun ada yang lebih baik kan Ustazah kan? Betul. Jadi perlunya kepada mesyuarat. Baik, yang ketiga, melaksanakan keadilan untuk semua pihak. Jadi adil itu penting. Kalau kita jadi ketua kelas, kita perlu adil kepada murid-murid yang berada di dalam kelas kita. Baik, yang keempat, memastikan hak kebebasan kepada setiap individu agar terpelihara mengikut panduan syarak. Jadi hak kebebasan yang ada pada setiap individu, Ustazah bagi contoh, kalau dalam kelas, kebebasan apa yang diberikan kepada anak murid? Contohnya apa? Kebebasan untuk berkawan dengan sesiapa sahaja. Jadi kita tidak boleh katakan kalau kumpulan A disekat daripada berkawan dengan kumpulan B. Tidak. Itu kalau kita melarang, maksudnya kita menyekat hak kebebasan mereka di dalam kelas. Baik, yang kelima, mengeratkan ukhuwah dalam pengurusan berteraskan nilai akhlak. Jadi Syafiqah, dalam Islam betapa cantiknya akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah perkara yang besar, kita masih lagi mengutamakan akhlak mahmudah. Jadi kalau dalam kelas banyak contoh-contoh akhlak mahmudah yang kita boleh contohi. Selain daripada ukhuwah Islamiah, apa lagi perkara nilai akhlak mulia yang kita lakukan dalam kelas? Dalam kelas saya, waktu saya dalam kelas, saya dengar cakap cikgu, saya tolong kawan-kawan, saya bantulah kawan saya. Okey, jadi kita hidup dalam kelas perlu adanya satu semangat ukhuwah Islamiah. Baik, walaupun dalam kelas kita tu ada rakan-rakan yang bukan beragama Islam. Jadi di sinilah kita nak tonjolkan betapa cantik, betapa eloknya akhlak didikan Islam kepada umat-umatnya. Dan yang keenam adalah
mematuhi dan menghormati peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Baik, cuba kita bayangkan, andai kata satu organisasi itu ada undang-undang tetapi tidak diikuti, apa akan jadi dalam kelas tersebut? Saya rasa akan jadi huru-hara, Ustazah. Ya, betul. Kan? Kelas tapi tidak ada ketua kelas. Huru-hara jadinya. Yelah, Siapa suka hati pula je yang buat. nak membantu Betul. Ustazah menguruskan kelas 5 Ibnu Sina tadi. Jadi Betul. betapa pentingnya menghormati dan mematuhi peraturan yang telah digariskan dalam sesebuah organisasi. Okey, baiklah. Dan yang seterusnya, Syafiqah nampak tak ada gambar yang Ustazah pamerkan ni? Nampak Ustazah? Okey, jadi ada 4 gambar di situ. Jadi kita nak cuba menganalisis berdasarkan gambar ini apakah yang berlaku supaya kita boleh merealisasikan takbir urus Islam dalam kehidupan. Okey, perhatikan pada gambar yang pertama. Baik. Apa yang Syafiqah nampak? Okey, kalau yang Syafiqah nampak di situ ada macam mesyuarat yang dijalankan. Betul ke Ustazah? Okey, jadi betul. pada gambar yang pertama ini hanya sebagai clue ya kepada Syafiqah. Syafiqah nampak beberapa orang sedang mengadakan satu mesyuarat. Okey, baik. Jadi apa kepentingan mesyuarat kepada organisasi tersebut? Kepentingan mesyuarat untuk organisasi tersebut adalah untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Ya, betul. Jadi untuk pentingnya organisasi. mesyuarat untuk mendapat satu keputusan yang boleh diguna pakai secara bersama. Baiklah, kemudian kita tengok pula gambar yang kedua. Apakah yang dilakukan oleh sekumpulan pekerja itu? Kalau ikutkan Ustazah, diorang tengah buat kerja. Tengah buat kerja. Tengah jalankan kerja. Okey, buat kerja itu secara macam mana? Ini Secara, clue-nya. clue dia saya rasa secara bekerja sama. Okey, secara bekerja sama. Jadi, kerjasama sangat diperlukan apabila kita sedang merealisasikan satu takbir urus dalam organisasi. Pentingnya semangat tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Baiklah, gambar yang ketiga, ada bangunan pula tu. Bangunan apa tu Syafiqah? Saya rasa inilah bangunan untuk organisasi tersebut. Betul ke Ustazah? Okey, bangunan untuk organisasi tersebut. Untuk pengurusan lah dan Okey, sebagainya. kalau Ustazah bagi clue-nya di sini? Kebajikan. Untuk menguruskan kebajikan pekerja-pekerja. Jadi, seorang ketua perlu menguruskan kebajikan ahli-ahli yang berada di bawah tanggungjawabnya. Baik, jadi mungkin kita boleh andaikan dari segi kebajikan, mungkin hospital menyediakan rawatan kesihatan kepada pekerja, ataupun kita menyediakan bantuan-bantuan lain jika diperlukan oleh pekerja-pekerja di bawah kita. Baik, faham. Baik, kemudian pada gambar yang keempat pula, gambar apa pula tu? Okey, saya rasa mereka ni rasa gembira Ustazah, dapat penghargaan ke dapat hadiah tu Ustazah. Mereka sangat gembira. Okey, cluenya betul adalah penghargaan. Baik, jadi sebagai seorang ketua yang bertanggungjawab, jadi kita nak merealisasikan takbir urus Islam dengan cara memberikan penghargaan kepada pekerja-pekerja yang cemerlang dalam pekerjaan mereka. Baik, bila sebut penghargaan, ia tidak tertakluk semata-mata kepada memberikan wang semata-mata, wang ganjaran, tetapi boleh diberikan dalam bentuk yang lain seperti boleh Syafiqah bantu Ustazah? Seperti kalau contoh antara penghargaan yang lain, mungkin berikan cuti Ustazah. Ya, betul. Memberikan cuti, kemudian kita boleh berikan sijil penghargaan. Kalau dari segi rawatan, itu adalah antara penghargaan ke Ustazah kepada mereka? Rawatan kita masuk kebajikan. Penghargaan ni yang boleh mengembirakan dia, yang dapat menyebabkan dia bekerja dengan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menghasilkan mutu pekerjaan yang lebih baik. Baik. Jadi pada keempat-empat gambar tadi, Syafiqah telah berjaya membantu Ustazah untuk menganalisis apa yang ada di sebalik gambar tersebut. Baiklah. Okey, ini adalah tindakan merealisasikan takbir urus Islam dalam organisasi. Jadi, tindakan yang pertama berdasarkan gambar adalah mengadakan mesyuarat dalam segala urusan. Buatlah
berdasarkan kepada wasyawirhum bil amri. Jadi bermesyuaratlah dalam setiap tugasan yang kita nak laksanakan. Baiklah, yang kedua pula adalah menjaga kebajikan setiap pekerja. Jadi menjaga kebajikan tadi Ustazah ada sebut, sama ada menyediakan memberikan mereka sesi rawatan ataupun memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Okey, ataupun memberikan cuti rehat kepada mereka ataupun menghantar mereka ke pusat-pusat rawatan. Baik. Kemudian memberi kerjasama dalam menyelesaikan tugasan. Jadi adalah wajib untuk setiap ahli dan juga ketua untuk bekerjasama dalam setiap tugasan yang diamanahkan supaya kita dapat melaksanakan tugasan dengan baik dan berkesan. Dan yang keempat pula adalah memberi penghargaan kepada pekerja yang cemerlang. Jadi bentuk-bentuk penghargaan Ustazah dah sebutkan tadi. Jadi kita sama-sama boleh memberi penghargaan kepada pekerja-pekerja kita supaya mereka lebih bersemangat untuk bekerja. Okey, baiklah Ustazah teruskan. Okey, berkenaan dengan sifat accountability dalam takbir urus menurut pandangan Islam. Tadi Syafiqah dah jumpa kan perkataan accountability? Betul Ustazah. Okey, baik. Jadi kita teruskan. Jadi accountability ialah sifat bertanggungjawab kepada seseorang terhadap sesuatu tindakan, keputusan serta bersedia memberikan penjelasan. Jadi tafsiran ini berdasarkan kepada Kamus Dewan edisi yang keempat. Baik, jadi berdasarkan kepada tafsiran accountability ini, Ustazah ada sediakan satu peta iting. Okey, jadi kita nak mengenal pasti apakah ciri-ciri yang ada di bawah accountability. Baiklah, jadi boleh tak Syafiqah tolong Ustazah untuk mengenal pasti ciri-ciri tersebut. Okey, Ustazah. Sifat-sifat yang ada. Bagi saya accountability ni adalah bertanggungjawab. Jadi yang pertama saya letakkan ia adalah sebagai orang yang menjauhi rasuah. Okey. Baik. Yang kedua saya letakkan pasti kena ada sifat amanah Ustazah. Okey. Yang ketiga saya letakkan antara ciri-ciri accountability ini adalah adanya dalam dirinya adalah jati diri yang tinggi. Okey. Baik. Yang seterusnya pastinya seorang ketua ataupun mereka yang beraccountability ini adalah orang yang menepati masa. Baik, yang seterusnya adalah mereka yang patuh kepada undang-undang yang ditetapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Dan yang terakhir, saya rasa lah saya adalah mereka yang ikhlas bekerja. Okey Ustazah. Jadi ada berapa sifat-sifat di bawah accountability itu? Sifat-sifat yang bagus ini ada 2, 4 dan 6. 6 sifat. Ada 6 sifat yang disenaraikan oleh Syafiqah. Baiklah, kita tengok yang pertama jawapannya. Okey, menjauhi rasuah. Ustazah ada ternampak Syafiqah lekatkan perkataan menjauhi rasuah. Okey, jadi rasuah adalah haram dalam Islam. Jadi hukumnya kita kena jauhi terus daripada hidup kita. Baik, yang kedua, jawapannya adalah mempunyai jati diri yang tinggi. Baik, jadi sebagai seorang Muslim, kita wajib mempunyai jati diri yang tinggi. Kita kena melakukan perkara-perkara yang positif supaya kita boleh melaksanakan tugasan dengan baik. Baik, yang ketiga adalah patuh kepada undang-undang. Okey, jadi saya rasa sifat patuh kepada undang-undang ini bukan hanya pada murid-murid sekolah, bahkan kepada setiap individu yang bekerja. Okey, kita ada undang-undang yang perlu kita akur. Baik, seterusnya adalah ikhlas. Okey, melakukan sesuatu kerja ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Niatkan betul-betul setiap tindakan yang kita lakukan itu mesti berlandaskan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dah dilantik sebagai ketua kelas, ikhlas atau tidak? Kita kena tajuk Afiqah tadi ya. Mesti dia ikhlas. Okey, baiklah. Yang seterusnya sifat amanah. Baik, sifat amanah ni adalah satu sifat yang salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap tugasan yang kita laksanakan, kita perlu kepada sifat ikhlas. Minta maaf, perlu kepada sikap amanah. Jadi kalau tidak amanah, tidak ada kepercayaan dah orang kepada kita. Jadi orang dah memandang rendah pada kita jika kita tidak beramanah. Baiklah. Yang seterusnya adalah menepati masa. Okey, kalau di sekolah 7.20 loceng dah akan berbunyi.
Okey, jadi 7.20 loceng berbunyi. Jangan pula Syafiqah datang sekolah pukul 7.30. 7.30 tu dah masuk ke kelas untuk memulakan pelajaran. Jadi tepati masa seperti mana yang telah ditetapkan dalam sesebuah organisasi. Baiklah, jadi berdasarkan kepada sifat accountability yang telah ditampalkan tadi, Ustazah percaya Syafiqah sangat cemerlang menjawab soalan Ustazah pada hari ini. Bagi ganjaran berapa Ustazah? Jadi Ustazah nak bagi ganjaran. Syafiqah boleh pilih. Bintang yang ada tu Syafiqah nak bagi bintang warna apa? Nak warna apa? Biru ataupun kuning? Ada dua Ustazah. Ada dua pilihan. Ustazah lah bagi. Jadi Ustazah bagi warna kuning pula. Sebab dah ambil biru kan. Dia warna biru. Okey. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Alhamdulillah. Saya rasa murid-murid kat rumah pun pasti insya-Allah dapat faham apakah ciri-ciri accountability dalam sesebuah organisasi. Okey, baiklah. Ustazah nak tanya apa lagi ke soalan untuk saya? Boleh tak Ustazah nak tanya tentang sifat jati diri tu? Jati diri? Boleh tak bagi contoh? Sifat jati diri? Jati diri yang tinggi? Jati diri yang tinggi ini mungkinkah ia berkaitan dengan seseorang yang ada prinsip Ustazah? Okey. Maksudnya kalau contoh dia dah tahu tentang satu perkara tu, dia tahu ni salah. Jadi dia perlu tahu ni perkara yang salah, dia perlu elakkan. Okey. Kalau tahu perkara tu benar dan dia kena buat, dia perlu laksanakanlah. Okey, jadi kalau jati diri dalam kelas sebagai ketua kelas? Sebagai ketua kelas, kalau contoh diberikan tanggungjawab oleh guru untuk beri pesanan kepada rakan-rakan kan, ataupun untuk bagi tahulah cikgu bagi kerja sekolah ni, jadi kena sampaikanlah kepada rakan-rakan sekelas dia. Dan satu lagi Ustazah nak tambah berkenaan dengan jati diri yang tinggi. Sebagai seorang murid, kita jangan terpengaruh dengan perkara-perkara negatif, kerana perkara negatif ini akan menyebabkan kita hilang jati diri. Okey. Okey, baik. Itu dia antara perkara-perkara yang kita belajar untuk segmen kali ini berkenaan dengan accountability, berkenaan dengan ciri-ciri ketua dalam sesebuah organisasi menurut Islam. Yang tadi saya paling penting ingat tadi Ustazah, dia kena berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah. Okey, jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan, anda sekarang bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah atas, dan hari ini kita belajar tentang tasawur Islam untuk tingkatan 5 dengan topik kita pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Pastinya banyak yang ingin dikongsikan oleh Ustazah. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Silakan. Baiklah Syafiqah. Untuk slot yang seterusnya, cadangan untuk mengamalkan takbir urus Islam dalam sebuah organisasi di sekolah. Jadi kita fokuskan kepada di sekolah. Jadi bagaimana untuk melantik ketua kelas, ketua murid, pengerusi persatuan, ketua PRRS dan sebagainya. Jadi di sekolah tu kan ada banyak organisasi-organisasi yang lain, sama ada dari segi kurikulum ataupun co-kurikulum. Baiklah, jadi sekiranya kita nak melantik seorang ketua kelas, apakah etika yang perlu ada pada seorang ketua kelas? Baik, yang pertama, melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Amanah ini di mana-mana pun bila kita berbincang mesti ada perkataan amanah. Nak menunjukkan bahawa betapa besarnya amanah itu dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua, mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi apabila telah dilantik sebagai ketua kelas, maksudnya orang memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada kita untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan tersebut. Baik, yang ketiga, seorang ketua kelas juga mestilah mewujudkan suasana harmoni dalam kelas. Tidak boleh berlakunya pergaduhan, tidak boleh berlakunya suasana huru-hara dalam kelas ketika guru tiada. Jadi itulah etika seorang ketua kelas, memastikan kelancaran kelas tersebut. Dan yang keempat adalah sebagai seorang ketua kelas, dia perlu membantu guru menyampaikan maklumat berkaitan dengan persekolahan.
Baik, itu di antara etika yang perlu ada pada seorang ketua kelas. Baik, yang seterusnya kita nak tengok pula sekiranya dilantik sebagai Ketua Persatuan Agama Islam, Ketua Kelab Memanah, Ketua Puteri Islam dan sebagainya. Jadi apa etika pada ketua tersebut? Baik, yang pertama, melaksanakan amanah mengelola persatuan. Jadi sebagai seorang ketua yang dilantik, segala urusan tentang persatuan hendaklah diambil berat oleh ketua tersebut. Baik, yang kedua, memastikan ahli hadir dalam setiap perjumpaan. Okey, andai kata dalam ahli Persatuan Agama Islam ada 80 orang. Jadi sekiranya ada yang tidak hadir, ketua tidak boleh berdiam diri, perlu bertanyakan kenapa tak datang, kaji masalah tersebut supaya persatuan yang kita adakan itu akan memberikan satu input yang baik kepada semua orang. Baik, yang ketiga, mewujudkan persefahaman antara ketua dengan anak buah. Jadi ketua tidak boleh meninggi diri, menganggap dia sebagai ketua semata-mata tetapi membelakangkan anak buahnya. Jadi perlu wujudkan satu persefahaman yang baik, wujud satu suasana yang baik supaya bila pada hari persatuan dijalankan, semua orang akan rasa gembira, nak datang dan seterusnya. Bagus macam tu lah. Betul macam tu kan? Betul. Baik, manakala etika yang keempat adalah memajukan organisasi persatuan. Jadi menjadi tanggungjawab seorang ketua untuk merealisasikan aktiviti-aktiviti yang telah dirancang bersama dengan guru penasihat. Jadi kalau ketua tak memainkan peranan, Ustazah rasa segala aktiviti yang dirancang tidak akan berjalan. Takut sia-sia sahaja perancangan terurus ataupun tak tidak tersusun. Tidak tersusun. Pentingnya penglibatan seorang ketua bagi sesebuah persatuan di sekolah. Baik, manakala yang seterusnya kita ambil contoh seorang ketua keluarga pula. Okey, apa pula etika seorang ketua keluarga? Di antaranya adalah melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan amanah. Baik, kalau Syafiqah perasan, setiap tugasan yang kita lantik tadi mesti tidak tinggal perkataan amanah. Betul. Besarnya perkataan amanah itu kepada diri kita. Baik, yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi sebagai seorang Muslim, memang kita berkewajipanlah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Begitu juga kepada seorang ketua keluarga. Sebab taat kepada Allah dan Rasul ini untuk memastikan seluruh ahli keluarga juga taat kepada Allah dan Rasul. Baik, yang ketiga, seorang ketua keluarga mewujudkan persefahaman antara ahli keluarga. Jadi fungsi seorang ketua keluarga itu, dia akan sama-sama menyemai rasa kasih sayang antara ahli keluarga supaya wujudnya persefahaman secara bersama. Tak adalah seorang masuk pintu depan, seorang lagi masuk pintu belakang. Baik, yang keempat, mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada ahli keluarga. Besar tanggungjawab seorang ketua keluarga. Baiklah, Syafiqah rasa Syafiqah ingat tak kalau apa yang Ustazah sebutkan tadi, jika Ustazah uji Syafiqah semula dengan etika-etika bagi 3 tanggungjawab yang telah kita bincangkan. InsyaAllah Ustazah, insyaAllah kita boleh dapatkanlah apa yang Ustazah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan etika. 3 perkara Ustaz. Etika seorang ketua kelas, etika seorang ketua Persatuan Agama Islam dan juga etika seorang ketua keluarga. Okey, baiklah. Jadi Ustazah ada sediakan pasu di situ. Okey, jadi pasu uji Ustazah nak minta tolong Syafiqah bercucuk tanam lah hari ni. Okey, boleh. Okey, nak menguji sejauh mana apa yang Ustazah sebut tadi, Syafiqah dapat ingat semula. Baik. Okey, Ustazah nak saya pilih yang mana Ustazah? Ketua keluarga dulu? Syafiqah nak mulakan dengan yang mana dulu? Keluarga Ustazah boleh Ustazah? Okey, boleh silakan. Ketua keluarga dulu. Jadi untuk ketua keluarga, yang pertama sekali perlu mewujudkan persefahaman antara ahli keluarga. Itu yang penting untuk ketua keluarga. Yang kedua, perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dengan amanah. Okey. Saya letak dulu. Okey, yang ketiga pula, mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada ahli keluarganya. Okey. Baik. Boleh saya letak sini. Dan yang keempat, pasti dan penting perkara ini adalah taat kepada Allah dan Rasul. Dan insyaAllah dia boleh bimbinglah ahli keluarga dia. Betul.
Baik, itu yang Baik. ketua keluarga. Kita selesai pasu yang pertama. Nampak aku Ustazah? Nampak. Okey. Saya teruskan. Baik. Ini Ustazah untuk Ketua kelas pula. ketua kelas. Okey, apa ni ketua kelas ni? Adik-adik yang sedang mendengar ni. Okey, yang pertama mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas. Jadi kalau nak jadi ketua kelas, kenalah dapatkan kepercayaan. Orang lantik sebab orang percaya kepada kita. Betul. Dan yang kedua, perlu mewujudkan suasana yang harmoni dalam kelas. Tak adalah pula huru-hara. Dia pun join sekali. Macam tu. Okey. Yang kedua. Yang ketiga, membantu guru untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan sekolah. Okey, Ustaz. Dan yang keempat adalah melaksanakan tanggungjawab dengan amanah. Ni ada amanah, yang ni pun ada amanahnya. Okey. Baik. Okey, yang terakhir. Untuk Persatuan Islam. Pengerusi Persatuan Agama Islam. Baik. Yang pertama, pastinya melaksanakan amanah mengelola persatuan. Yang kedua, mewujudkan persefahaman antara ketua dan juga anak buah. Letakkan. Dan yang ketiga, memastikan ahli hadir dalam setiap perjumpaan. Jangan seorang-seorang pula kan. Tak tercapai matlamat persatuan. Tak tercapai matlamat. Okey, dan yang terakhir sekali, memajukan organisasi persatuan. Kenalah majukan Ustazah kan? Okey. Pasti ada aktiviti-aktiviti yang dia buat lah. Okey Ustazah, itulah antara 3 jawapan yang saya boleh berikan untuk kali ini. Baiklah, jadi berdasarkan kepada semakan Ustazah, tepat sekali jawapan Syafiqah. Jadi kena bagi ganjaran lah di atas jawapan ganjaran tersebut. So, warna biru ke warna kuning Ustazah? Ambil warna biru pula. Warna biru pula Okey, Alhamdulillah dapat warna biru. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, baiklah. Okey, Ustazah boleh teruskan Ustazah? Okey, tadi Ustazah teruskan. Baik. Apakah kesan baik melaksanakan takbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam dalam organisasi yang kita bincangkan tadi? Baik, kesan yang pertama, urusan pentadbiran sesebuah organisasi akan berjalan dengan lancar. Okey, kerana apa? Kerana kita dah melaksanakan amanah, etika dengan sebaik mungkin. Baik, yang kedua, dapat menaikkan imej sesebuah organisasi. Jadi menaikkan imej ni bermaksud mungkin hasil kerja akan semakin meningkat, nama baik sesuatu organisasi pun akan bertambah baik dan sebagainya. Dan kesan baik yang ketiga adalah dapat menyelesaikan sesuatu urusan secara rundingan dan muafakat. Jadi betapa pentingnya apabila kita berunding dan bermuafakat dalam organisasi yang kita pegang sekarang. Jadi apa-apa pun kita kena berbalik kepada takbir urus dalam sistem pentadbiran dan pengurusan Islam. Jika kita tersasar, kita tidak akan tercapailah kebaikan-kebaikan yang kita hajati tadi. Penting Ustazah untuk daripada segi tadbir urus Islam tu, seorang ketua yang bagus, insya-Allah dia boleh lahirkan organisasi yang tersusun dan teratur. Jadi Ustazah nak tambah apa lagi Ustazah? Okey, baiklah Ustazah akan teruskan berkenaan dengan soalan perbincangan. Tadi kita dah buat aktiviti. Aktiviti yang menarik kan, ada pasu, ada tampal-tampal. Sekarang kita nak cuba jawab soalan pula. Okey, jadi soalan yang pertama, Wafi telah dilantik sebagai ketua murid di sekolahnya. Bagi memastikan dirinya menjadi seorang ketua yang baik, dia selalu memberikan teguran kepada rakan-rakan di sekolah jika mereka datang lewat. Baik, apakah kesan baik daripada perbuatan tersebut? Jadi kita nak tengok apa kesan baik daripada teguran yang diberikan oleh seorang ketua kepada rakan yang datang lewat. Baik. Jadi berdasarkan kepada peruntukan markah tadi, ada 6 markah diperuntukkan kepada soalan ini. Jadi Ustazah cuba berikan jawapan. Kesan daripada teguran tersebut akan menyebabkan rakan-rakannya berasa malu untuk datang lewat ke sekolah. Baik, ini adalah isi. Okey, isi yang pertama, jadi anak murid boleh dapat 1 markah di sini. Baik, hal ini kerana seorang ketua yang baik akan menegur secara berhemah. Okey, ini adalah huraian yang pertama, agar tidak menjatuhkan maruah murid yang datang lewat, okey, di hadapan murid-murid yang lain. Okey, hal ini akan menyebabkan murid tersebut akan hadir awal ke sekolah. Sebab tadi dah ada teguran. Jadi bila teguran secara berhemah, dia rasa nak berubah, dia akan datang awal. Baik, seperti yang terkandung dalam peraturan sekolah. Okey, tuntasnya
Memberi teguran yang baik itu adalah satu etika yang perlu ada pada seorang ketua untuk memastikan orang bawahannya taat kepada peraturan. Jadi ada 6 markah di sini. Markah. Okey, 6 markah telah diperuntukkan. Jadi jika Syafiqah dan anak murid yang lain dapat jawab sebegini, maka insya-Allah boleh dapat 6 markah. Okey. Baiklah. Seterusnya, apakah tindakan lain yang boleh dilaksanakan bagi merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi? Tindakan yang lain pula. Okey, tadi kita dah bagi cadangan, mesyuarat, kebajikan dan sebagainya. Sekarang ni cadangan tindakan yang lain pula untuk kita merealisasikan takbir urus Islam dalam sesebuah organisasi. Jadi, boleh tak Syafiqah bantu Ustazah? Boleh Ustazah. Yang pertama adalah seseorang itu perlu menunjukkan qudwatun hasanah. Apa qudwah hasanah tu? Qudwah hasanah itu adalah contoh yang baik, akhlak yang baik kepada rakan-rakan di sekeliling. Yang kedua, perlu melantik ketua yang berwibawa. Ketua yang baguslah dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, perlu menjadi seorang yang melaksanakan amanah yang diberi. Baik, yang seterusnya menjaga disiplinnya. Dan yang keempat ataupun yang kelima adalah berakhlak baik, dan yang terakhir adalah menegur kesalahan secara tertutup dan bukan yang terbuka daripada orang. Okey, itulah yang kita jumpa dalam soalan tadi, menegur kesalahan secara tertutup. Okey, baiklah. Baik, alhamdulillah itulah antara perkara-perkara yang dikongsikan oleh guru kita berkenaan dengan tindakan ataupun ciri-ciri seorang pengurus ataupun ketua yang baik, dan itu adalah apa yang digaris pandu dalam Islam. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM, dan hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawuf Islam tingkatan 5 dengan topik kita pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini apa yang kita nak buat? Okey, tadi kita dah bincang, sekarang ni kita nak jawab soalan pula. Boleh Ustazah. Okey, baik, kita terus kepada soalan. Okey, berdasarkan kepada firman Allah daripada surah Al-Anfal yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, serta janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Baiklah, jadi berdasarkan firman Allah di atas, nyatakan 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik. 2 markah. Dan soalan yang kedua, berikan pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? 4 markah. Jadi kita nak bincang jawapan bersama-sama. Boleh Syafiqah? Okey Ustazah. Okey, baiklah. Jadi ini adalah jawapan kepada soalan yang pertama. Jadi apabila Syafiqah dan anak-anak murid yang lain nak menulis jawapan dalam kertas jawapan peperiksaan, perlu dimulakan dengan kepala jawapan. Okey, soalan dia nyatakan 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik. Jadi, kamu perlu mulakan dengan kepala jawapan, iaitu 2 ciri pentadbir dan pengurus yang baik, titik 2 bertindih, iaitu yang pertama, beriman kepada Allah, menjalankan amanah yang diberi. Okey, baik. Seterusnya, soalan B pula jawapannya adalah, berikan pandangan anda, apakah yang akan terjadi jika manusia mengabaikan larangan tersebut? Okey, jadi jawapannya 4 markah. Manusia yang mengkhianati amanah akan menyebabkan sesebuah organisasi rosak binasa. Ini adalah isi. Kerana tiada sifat tanggungjawab dalam melaksanakan tugasan. Ini adalah huraian. Perkara ini menjadikan umat Islam tidak dipercayai oleh bangsa yang lain. Ini adalah huraian lengkap. Sudah dapat markah yang
3. Baik, kesimpulannya, umat Islam perlulah mematuhi etika tadbir urus Islam agar dapat melaksanakan pengurusan dengan baik. Jadi jawab dalam satu perenggan. Okey, jadi dapat markah 4/4. Okey, yang seterusnya. Okey, Anas telah dilantik sebagai pengerusi Persatuan Agama Islam di sekolahnya. Soalannya, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya terdapat ahli yang sering tidak hadir ke sesi perjumpaan persatuan? Baik, soalan yang kedua. Pada pandangan anda, apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya Anas mengabaikan tanggungjawabnya? Baik, boleh tak Syafiqah tolong jawab soalan yang pertama? Soalan yang pertama, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh beliau sekiranya terdapat ahli yang sering tidak hadir ke sesi perjumpaan persatuan? Baik. Yang pertama sekali, perlu berjumpa dengan ahli tersebut dan kita menegur dengan berhemah. Jangan terbuka-bukalah. Maksudnya perlu berjumpa secara bersemuka. Dan yang kedua, jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi kehadiran ahli persatuan, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Jadi itu yang untuk yang pertama lah Ustazah. Yang pertama, seterusnya. Yang kedua tadi implikasi dia. Saya buat sebab dia 5 markah, jadi kita kena panjang jawapan dia. Jadi contohnya, jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Itu isi yang pertama. Apa huraian dia? Perkara ini akan menyebabkan aktiviti persatuan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana kekurangan ahli. Dan yang seterusnya, segala perancangan persatuan akan tergendala. Bahkan tergendala kerana masalah yang dihadapi dalam persatuan. Oleh itu, kesimpulan dia, pentingnya peranan seorang ketua yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sesebuah organisasi persatuan di sekolah. Okey, baiklah, kita semak jawapan Syafiqah. Baik, jadi ada tak jawapannya? Berjumpa ahli tersebut dan menegur dengan berhemah. Okey, Ustazah dengar ayat yang Syafiqah sebut tadi. Maka Ustazah berikan markah kepada Syafiqah. Baik, seterusnya, jika Anas tidak memainkan peranan sebagai pengerusi, kehadiran ahli persatuan akan semakin merosot. Okey, ini adalah isinya. Tadi Ustazah dengar jawapan daripada Syafiqah. Baik, perkara ini akan menyebabkan aktiviti persatuan tidak dapat dijalankan seperti yang dirancang kerana kekurangan ahli. Baik, jadi ada juga Ustazah dengar, segala perancangan persatuan akan tergendala kerana masalah yang dihadapi dalam persatuan. Oleh itu, pentingnya peranan seorang ketua yang bertanggungjawab dalam menggerakkan sesebuah organisasi persatuan di sekolah. Jadi, kat sini Syafiqah dah dapat 1 markah, kat sini Syafiqah dah dapat 5 markah. Jumlah keseluruhan adalah 6/6. Baiklah, bagus. Okey, Ustaz. Ustaz nak bagi ganjaran ke 1? Ambil lah. Okey, silakan. Lupa pula Ustazah nak bagi. Ustaz nak bagi 1, Ustaz? Bagi 1. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, Ustaz. Baiklah, sekarang ni kita nak menganalisis situasi. Okey, analisis situasi berikut dan nyatakan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk merealisasikan tadbir urus Islam dalam sesebuah organisasi. Baik, situasi yang pertama, Dr. Wijdan merupakan seorang ketua jabatan di sebuah hospital. Bagi memastikan dirinya menjadi seorang ketua yang baik, nyatakan 4 ciri pentadbir yang perlu dihayati oleh beliau. Jadi kita sama-sama perhatikan jawapan Syafiqah. Jadi Ustazah dah sediakan jawapan. Jadi mulakan dengan menulis jawapan 4 ciri tersebut ialah, iaitu ciri yang merujuk kepada Dr. Wijdan tadi. Iaitu yang pertama, seseorang yang beriman dan bertakwa. Okey, betul. Yang kedua, melaksanakan amanah. Yang ketiga adalah ikhlas dalam pekerjaan. Dan yang keempat, mempunyai nilai integriti. Okey, baiklah. Jadi ini adalah di antara 4 ciri yang ada pada seorang ketua jabatan. Jadi sekiranya anak murid menyenaraikan lagi ciri-ciri yang lain yang berkenaan dengan ciri seorang ketua jabatan, maka jawapan tersebut diterima sekiranya munasabah. Baik. Okey, Ustazah. Kiranya untuk topik kita pada hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat dan pencerahan kepada semua yang mendengar. Jadi Ustazah, sebagai rumusan Ustazah, mungkin ada rumusan yang ringkas untuk topik kita? Baik, jadi tadbir urus dalam sesebuah organisasi itu sangat penting untuk memastikan kelancaran pengurusan organisasi kita. Jadi walau apa pun kita berbaliklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan juga menjaga
menjadi seorang yang beramanah ketika menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Baik, Ustazah. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan saya pada hari ini, Ustazah? Okay. Pada penilaian Ustazah, Syafiqah sangat cemerlang pada hari ini kerana dapat menjawab soalan dengan tepat. Baik, berdasarkan apa yang Ustazah dah ajar pada hari ini. Baik, harapnya murid-murid kat rumah pun boleh faham dan juga menghafal ataupun ingat apa yang dikongsikan oleh Ustazah kita pada hari ini. Ustazah, bagaimana pula kalau contoh murid-murid kita nak cari sumber rujukan? Baiklah, sumber rujukan boleh didapati di Pelantar D5 KPM. Pelantar D5 KPM. Jadi terima kasih Ustazah atas perkongsian yang diberikan pada hari ini berkenaan dengan pengamalan tadbir urus Islam dalam kehidupan. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid dan semua penonton yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.